uh, uh, konten untuk project 1 kita iaitu site inventory dan analysis. Maknanya kita dah masuk ke peringkat site inventory dan analysis. Dan harap you all masih ingat lagi lecture saya ya. Saya dah upload belum lecture site inventory dalam Google Classroom? Tak ada siapa pergi tengok Google Classroom Okay, kita ada physical attribute seperti yang saya dah tunjukkan dalam lecture kita yang minggu yang lalu, iaitu kita ada beberapa attributes, kita ada physical, cultural dan biological. Kemudian kita akan buat sintesis, kemudian kita akan banner konsep, kita akan develop conceptual idea, kemudian kita akan menyediakan master plan dan seterusnya supporting drawing, yang mana kita akan sediakan, you all akan sediakan section elevation dan perspektif. Okay. So ini adalah assignment brief kita, iaitu students are required to present the site inventory and analysis regarding of physical, socio-cultural and biological attributes of the case study. Okay, case study you all ialah site rumah yang Dr. Rashidah telah bekalkan you all dah dapat soalan 1 kan? Okay. Produce. Okay, mula-mula sekali ialah you akan present site inventory dan analysis. Maknanya present site inventory dan analysis itu menggunakan 3 physical attribute ni Okay. Physical attributes, cultural dan biological. Okay. Kemudian seperti yang saya telah tunjukkan dalam slide yang dalam lecture kita yang minggu lepas, selepas you siap buat site inventory dan analisis yang you masukkan dalam checklist semua yang saya cerita semualah dah dalam tu Jadi you produce design synthesis of strength, weaknesses, opportunities and threats. Side strength ni ataupun dalam popular words dia, popular known as SWOT analysis SWOT, SWOT analysis. Dalam 150 dah diajar tak? Kelas? Dah. Maknanya dah tahu saya tak sentuh sebab sama je. Boleh? Okey, kemudian bila you tengok susunan A, B, C, D, E itu secara automatik juga adalah susunan kerja you. So mula-mula you buat A. Dah siap A, you buat B. Dah siap B, you buat C. Dah siap C, you buat D. Dan last kali you buat E. Okay, so susunan ABC itu sebenarnya secara tidak langsung adalah susunan you buat kerja. So you boleh masukkan dalam you punya kalender. Okay, untuk A you nak kena buat, you nak ambil masa berapa hari? Contohlah 3 hari ataupun 4 hari. Tulis kat situ, 1 hari bulan mula, 4 hari bulan siap A, inventory dan analysis. Kemudian 5 hari bulan dah mula untuk B. Produce kat situ kata perlukan berapa hari? 3-4 hari lagi ke? Okay, start 5 hari bulan sampai 9 hari bulan. Buat you punya jadual macam tu supaya you boleh monitor sama ada you tertinggal ke ataupun you terlaju. Macam tu. Kalau terlaju, bagus. Kalau tertinggal, tak baguslah. Okay? Alright. Yang ketiga, lepas you dah siap sintesis, SWOT analysis semua tu, you akan present conceptual design which includes conceptual ideas iaitu terdiri daripada conceptual diagram, spatial diagram, planting diagram dan functional diagram. Okay.
Kemudian dah siap, you pergi ke step seterusnya, you buat pula landscape design ideas based on site investigation in landscape architecture design process. Ini step ini sama seperti yang diajar di dalam 150 site design process ataupun landscape architecture design process, sama je. Kemudian yang ke E ialah you kena sediakan supporting drawing, sketch ke, mengandungi 2 numbers section elevation dan 4 numbers perspective. Alright. At the end of the assignment, students should be able to prepare and organize site design solution, focusing on planting design principle and plant function through a proper graphic communication. So requirement untuk submission ialah compilation of presentation board with assessment rubric and work progress form. So yang you create tu, you download work progress punya form tu dari UFuture kalau tidak silap saya, dan juga assessment rubric, dikompilekan berserta dengan presentation board you ya. Kemudian submission juga you kena submit presentation board of site inventory dan analysis. Dengan minimum 3 boards bermaksud 1 board untuk physical, 1 board untuk cultural, 1 board untuk biological. Yang ketiga, silap tu. Patutnya ketiga tu. Presentation board of supporting drawing. Supporting drawing letak dalam minimum 2 board. Maknanya minimum 2. Kalau you tiba-tiba you punya terlebih kena pergi 3, 3 lah you punya. Tapi tak bolehlah 1. Paling sikit 2 boleh. Kalau terlebih 3, 4 boleh. 5, 6 dah banyak sangat dah. Nanti you tak cukup masa. Jangan lupa apply apa yang telah diajar dalam POD dan EOD dalam planting design. Keempat ialah you prepare presentation A2 format seperti yang ditunjukkan di atas. Dan yang kelima ialah you akan submit pada minggu ke-12. Nanti saya akan masukkan dalam group minggu ke-12 tu berapa hari bulan tu ya. Apa soalan? Apa agak-agak yang tak tahu ni? Ada kawan grup sebelah yang dah start ke yang you dah tengok? Cuba share sikit. Belum. Grup yang sebelah tu diorang brief bila? Rabu lepas ke? Ke bila? Diorang pun baru jugalah. Tak adalah kita jauh tertinggal So apa nak ni agak-agak ni? Doktor. Doktor ada contoh tak untuk untuk ni assignment ni? Contoh The final product. Sebab saya tak boleh bayang. Boleh bayang Yang dalam 150 dah ada tak Dr. Izzaham share apa-apa contoh? Dalam 150 ada tak? Dia sama je ke doktor? Dia asas dia sama. Maknanya cara you buat physical inventory sama, iaitu apa? You pecahkan kepada physical element tu apa, kan? You tulis dalam checklist, apa dia yang ada di tapak. Kemudian cultural pun you listkan, you buat table-table yang berbeza supaya senang you nak monitor. Biological pun satu table yang lain lah, checklist yang lain. Sama je dengan 150 tu, cuma 150 dia menumpu kepada
site design process tu, site design process. Okay, proses dia sama, site inventory juga, analysis juga, synthesis juga, SWOT juga. Cuma yang ada sedikit perbezaan dekat 152 kita ni ialah kita menumpu kepada planting design. Okey, planting design itulah yang ada pertambahannya ataupun perbezaannya daripada 150 ialah jika you masih ingat dalam lecture yang pertama dalam POD EOD ada saya tunjukkan yang slide yang composition, contohnya cost, fine. Okay, cost, fine, texture, apa lagi? Kelas kalau you ingat POD EOD tu? You all ni tak ada langsung benda depan you all ni, tak ada refer langsung ni, tak ada apa-apa langsung depan you sekarang. You mengharapkan semata-mata apa yang saya tunjuk ni payah ni. Sebab tu bila kita berbincang macam ni, kita tak dapat ada perbincangan dua hala. Saya tanya diam, saya tanya diam, saya tanya diam. So macam mana saya nak generate you punya thinking tu kalau bila saya tanya you diam? Bermaksud you duduk depan laptop you tak ada apa-apa. Tak boleh macam ni, tak boleh amal macam ni. Apa dia? Siapa tadi? Nak cakap. Form, line, color lagi. Yang POD apa? Repetition, scale. Okay, yang cost, fine, and then kita ada plane. Ingat tak saya tunjuk vertical, shilling, vertical dengan ground tu kan, floor tu kan. Itu ada tak dalam 150? Tak, I mean yang POD, EOD untuk plants tu, ada tak dalam 150 dia ajar? Tak ada. Ada ke tak ada? Jadi itulah beza dia. Bezanya ialah kita menumpu kepada planting design. So ada pertambahan di situ. Yang lain sama physical, social, cultural, biological tu sama dengan 150. SWOT analysis sama. Kaedah dia sama. Yang berbeza konten tu. Konten kita menumpu kepada plants. Site design proses 150 menumpu kepada site, the whole thing, site tu. Kita plans. Okay, dia punya tu sama. Dia punya proses dia sama. You mula dengan adanya site plan. You mula dengan you buat inventory analysis. You tengok on physical, cultural, biological. Kemudian you develop conceptual ideas. Ada conceptual diagram, spatial diagram, kita extra planting diagram, functional diagram. Okay, saya akan tutup ini untuk saya share board, whiteboard untuk saya conteng. Tapi kalau saya tutup ini, kita tak dapat nak refer kat sini. So saya nak tanya kalau you all siapa-siapa ke yang ada brief ni di depan dia sekarang? Untuk tolong bacakan untuk saya nanti sebab bila saya dah tutup ni, saya akan share satu whiteboard ni untuk saya conteng untuk bagi you gambaran lebih kurang macam mana kerja yang you perlu buat. Ada sesiapa tak yang ada brief depan dia sekarang? Okay, so saya akan tutup ni. Saya akan share board Okay, bacakan yang pertama tadi. Apa soalan tadi? You all apa soalan? Okay, contoh
Contoh ini adalah tapak side plan rumah yang Dr. Syeda bagi, betul? Okey, Betul. someone tolong buka side plan tu sebab saya akan tanya soalan ni. Someone tolong buka. Siapa akan buka? Saya. Okey, berapa ukuran yang dekat atas ni? Berapa ukuran dekat atas ni? Tak, kejap Oh, okey, berapa tu? Sekejap. Mana satu nak refer plan dia ni? Kejap. Sekejap Okey. Saya betulkan balik. Okey, dia okey, yang atas ni 20.90 meter. Yang dalam gambar tu terbalik Okey, sini 14.32 meter. Okey. Yang tepi 20.90. Okey, sini 20.90 meter. 27.87. 27.87 meter. Ini adalah tanah. Ini adalah land area. Okey. Dan ini adalah rumah dia. Okey, ini adalah rumah Dr. Raj ini adalah building dia. Saya draw lebih kurang Lebih kurang lah. Alright. Tak apalah. Itu dia punya tu So ini adalah house. So yang ini kita tak kacau lah pasal ini adalah bangunan. So yang ni kita tak kacau So yang you nak kena buat design itu ialah dalam kawasan land area. Boleh faham? Okey, ambil ukuran ni sebab ini ukuran yang terkini yang diberi oleh Dr. Raj. Okey, cuba bacakan yang nombor 1 tadi. Okey, sekarang
Ingat ya yang saya ajar site design proses, yang saya ajarkan apa itu awal-awal itu design proses itu, pertama sekali you kena sediakan apa? Site plan ataupun base map preparation. Ingat tak dalam yang lecture yang pertama? Right. So ini adalah site plan, tapi sebab kita baru nak buat site inventory dan analysis, kita sedang buat kerja ini. Ni, yang saya buat, yang saya draw tadi ni sebenarnya kita sedang melakukan ini. Kita sedang melakukan tindakan ini. Kau buat apa ni? Aku tengah prepare base map. Kau buat apa? Aku tengah prepare base map. Nak buat apa? Sebab aku nak buat site inventory dan analysis lepas ni. Ingat kan dalam proses tu pertama ialah site inventory, kemudian analisis, kemudian sintesis, kemudian dalam sintesis ni lah you ada SWOT tadi. Kemudian apa tu? Design, development idea. Dalam inilah adanya conceptual diagram. Apa lagi? Bukan function. Apa tadi? Dalam list tu, kelas, cuba tengok someone. Conceptual diagram, lepas tu apa? Planting diagram. Conceptual diagram, bukan. Landscape design idea. Bukan sayang. Spatial diagram. Kemudian Planting diagram and function. planting diagram. And functional diagram. Okay, lepas tu you akan pergi kepada apa situ? Cuba baca situ apa? Landscape design idea. Landscape design idea. Ini sayang, ini kat sini. Ni. Sama dengan landscape design idea. Sama. Lepas tu apa? Lepas landscape design idea apa? Master plan ke apa? Site investigation. Site investigation kat atas. Kat site inventory ni. Dia kata yang D tu dia kata produce landscape design idea based on site investigation in landscape architecture design process. Oh, okay. Ayat itu mengatakan kita buat design idea ini based on yang kita dah buat dekat atas ni. Site investigation ni Jadi okay. kami kena visualkan dia je lah kan? Maknanya di perangkat ni you dah kena sediakan Drawing. Drawing. Apa nama drawing yang ada kat situ? Ada supporting drawing. Sebelum supporting drawing? Kena supporting drawing, search elevation dalam supporting drawing. Ini yang you ada, dia nakkan berapa tadi? 4 ke 2 sketches? 2. Okay, 2 sketches. Yang 3 tu yang cultural, physical dengan social. Sekejap Kat sini yang dia nak 2 sketches kan? Apa lagi sebelah tu yang section elevation tu dia nak berapa? Perspektif tu dia nak berapa? 4. 4 perspektif Yang section elevation dekat mana? Dia nak dekat A, B, C, D, E? E. Dekat E Yang ini kat mana? Yang supporting drawing ni A, B, C, D, E? Dia dekat E juga. Oh, yang section elevation pun E juga? Okay, kalau macam tu section elevation berapa? 2. 2 section elevation.
Ingat Bukan supporting drawing tu, dalam supporting drawing tu 2 section elevation, 4 perspektif Ya. Ya. Tapi dua sketch tu pun kami termasukkan juga. Mana? Macam mana? Ya. Masuk. Ya. Masuk. 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 Oh, okey. Faham? Ini sini ni. Kat mana ni sayang? Ni. Cuba baca ni betul-betul ni. Kat sini ni. Ni missing in action ni. Cuba tengok balik. Kena ada yang 3 tu ke doktor? Asal saya tengok saya punya briefing korang ni. Baca briefing. Tak pandai macam mana. Produce landscape design ideas on site investigation in landscape architecture design process. Sketch supporting drawing consists of mana section elevation yang you all baca tu? Dekat bawah dekat E. 2 number section elevation and 4 number perspective. Macam mana korang membaca ni? Okay, you kena ada dekat supporting drawing, you kena ada 2 section. You kena produce 2 section elevation. Dan apa tu? 4 number perspektif. Okay. Yang dekat sini ni, produce landscape design ideas. Kalau kita tengok dekat yang atas tu, master plan. Sayang kuih. Master plan. Faham Faham tak? Nampak ni? Faham. Nampak ni? Nampak. Aku kalau tak nampak lagi ketuk kepala seekor ni, aku buat lah balik ni Okay, side plan. Okay kelas. Kita mula dengan preparation base map kita. Sekarang ni lah yang sebelah kiri tu yang you nampak tu. Okay. So sekarang kita sedang kita prepare base map preparation ni. Okay. Kita kat sini ni. Kita dah prepare dah. Kita dah prepare dah ni tau. Kita dah prepare dah ni. Ni kita dah prepare dah ni. Doktor? Ya. Sebabkan saiz untuk land dia, untuk tanah dia dah bertukar. Jadi saiz rumah tu kami kena ikut juga ke saiz Tak, yang ini line yang ada tu. yang dia bagi sebelum ni? Yang dalam site yang Dr. Rashid dah bagi tu, you cuma tukar nombor ni je. Nombor ni terbalik dalam plan tu. Dalam plan tu nombor tu terbalik. Faham tak? Dalam plan tu nombor ni terbalik. Oh. Faham? Ini confirm ni plan pun tak belik lagi ni. Dah tengok dah. Tapi yang kami dapat ukuran dia lain. Tak apa, follow yang ini. Okey. Boleh? Tapi ukuran untuk rumah tu samalah dengan apa yang kami dapat. Sama. Okey. Okay. Okay, sekarang kita dah prepare base map. Done. Check Okay, done. Prepare base map. Sekarang kita nak pergi site inventory dan analysis. Ingat tak hari tu masa saya cerita dalam lecture pertama, saya kata dari sini kita kena sediakan checklist. Ingat tak? Ingat. Okay, mana kan nak prepare, Alhamdulillah ramai menjawab. Okay, macam mana kita nak prepare checklist? Tak kisah, terpulang. Okay, sama ada you nak buat contohnya, you ambil dalam A4 paper, sebagai contoh you ambil A4 paper ke, A3 ke, terpulang lah. Paper you sendirilah. Okay, you buatlah table contohnya, dalam set inventory kita ada 3 attribute kan. Satu physical, satu lagi apa? Social. Cultural. Satu lagi? Biological. Biological Okay.
So apa yang you boleh buat, you rujuk dekat Google Earth. Google Earth. Cari kawasan rumah Dr. Rashidah ni dekat Taman Iskandar Bistari Seri Iskandar Perak. Cuba you Google Earth, nanti you nampaklah keliling tu, you nampaklah pokok-pokok ke apa, jalan kan. Tepi rumah Dr. Rash ni ada jalan kat situ. Okay? Ada jalan kan? Tepi sini jalan ni. Ya? Yeah? Okay. So you pun prepare checklist you. Contohnya saya nak letak sini physical lah. Kat sini saya nak kumpulkan physical attribute. Tengok dekat brief, dia kata dekat situ dekat bahagian apa tu bla 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 bla. Okay, dekat yang bahagian submission requirement ada sebut presentation board of site inventory and analysis should be minimum 3 boards and 4 physical, cultural and bio kan. Okay. Jadi, you pun buat physical. Ini sayangku, ini kelas, ini adalah checklist. Okay, ni checklist Okay, physical, untuk bahagian physical. So you buatlah kotak. Apakah yang ada dekat dalam physical attribute yang you nak tengok dekat site tu? Bagi saya contoh. Existing structure. Okay, existing structure. Existing structure ni. Existing structure kan? Tapi you sebut existing building. Okay, existing structure. Existing building. Okay, you buat kolom contoh. Okay, existing building, you tengok. Dia punya apa? Type. Kita letak type. Type. Apa type dia? House. Existing building dia mungkin house. Mungkin bungalow. House dengan bungalow tu kita sekalikan dalam satu kategori. Shops. Mungkin house, mungkin shops. Mungkin apa lagi? Mosque. Tapi bila you letak nama dia tu, dia punya kategori tu, you letak dia dulu sebagai existing building. Tapi bila you nak specifykan type dia tu, baru you nyatakan sama ada house, mosque ke. Kalau ada mosque kan. Kalau ada. Kalau park tu taman. Taman? Kira building Tak. Taman tu dia kira kalau you ada satu kategori lagi dia panggil open space. Kalau you ada kategori ni baru you letak kat situ park. Okay. Atau biasanya park ini kita akan dia biasanya park ni dia di bawah tajuk zoning. Zone sama ada park ataupun commercial area ataupun cemetery. Apa tu? Ada perkuburan. So kalau yang jenis-jenis yang dalam bentuk area macam ni kan. Okey, contoh area adalah apa? Biasanya adalah apa? Contoh area park kan? Swimming pool? Swimming pool existing building. Swimming pool.
Okay. Katalah sebelah dia, sini ada park, sini ada, nampak tak? Dia dalam bentuk kawasan, dalam bentuk area. Mungkin sini commercial area, sini cemetery, kan? Ini dia kategori dia ini. Ni So kalau you letak dia dalam sheet you letak dia, kalau you letak dia dalam you punya checklist, ini untuk projek dah besar nantilah. Sekarang ni you projek kecil lagi. So jangan nak apa sangat projek besar. Sini you akan letak zoning. So you akan buat table. Park, commercial area, cemetery contoh. Biasanya kat sini kalau bahagian-bahagian area ni kita akan inventory dia in terms of keluasan. Apa pula area pula tu? Kita akan in terms of acreage. Keluasan keluasan. So maknanya acreage. Katalah 2.5 ekar, 10 ekar, 7.8 ekar. Ekar contoh. Contoh. Okay, so sama, inventory dia sama je, cuma tukar ni dia punya kategori tu. Apa isi dalam dia tu, apa isi kat dalam dia tu, isi dia ini, isi dia ni, isi dia ini. Gitu. Okay. So sama je kat sini. Tapi kita, kalau yang dekat zoning ni, yang dekat kalau yang dekat zoning ni, ini kita tengok dalam konteks yang besar. Tapi bila kita nak buat planting design ni untuk dekat rumah Dr. Raj ini, kita melihat dalam konteks yang kecil, Okay, ini konteks yang besar. Tapi you akan nampak kaedahnya sama. Kaedah dia sama. Maksud dia, kalau dalam konteks yang besar, you akan letak dekat dalam tajuk dia ni zoning. Tapi bila kita dalam konteks yang kecil, kita akan letak physical attribute. Kelas saya terlupa ni physical attribute. Letak physical attribute sini ya. Sediakan checklist dulu tau. Okay. Physical attributes. Lepas tu boleh letak existing building apa. Apa lagi dalam kategori physical attribute apa? Temperature kan? Okay, temperature. Nak tengok apa? Tulislah. Kotak-kotak ni ikut you je nak bagi-bagikan apa benda asalkan you faham apa yang you buat. Apa lagi dalam kategori physical attribute? Masukkan lagi. Sign, direction, sign. Apa lagi? Masukkan ya, physical. Okay, sekarang kita nak tengok on checklist seterusnya. Checklist seterusnya apa? Checklist seterus. Cultural attribute. Okay, cultural attribute. So sama juga, you ulang juga. Buat pula sheet yang kedua. Mungkin pembahagian kotak dia mungkin lain, tapi tajuk atas samalah, cultural attribute. Kotak dia tu terpulang kat you lah nak isi apa-apa ya. Ada orang nak letak nombor 1 apa. Nombor 2 dia nak letak apa. Nombor 3 semua attribute tu lah. Lepas tu apa kategori kat sini ni ikutlah nak letak tu terpulang pada tu. Ini you kena buat sendiri ni. Saya nak you fikir. Tak ada semuanya saya nak swap ya. You fikir sendiri ni. Dan kemudian sheet yang ketiga apa? Biological attribute. Buatlah macam mana pula. Kotak dia mungkin macam ni je ke pula. Macam tu. Tu pula ikut kepada apa yang nak susun lah. Ikut apa konten yang you nak isi lah. Ya. Okay, selesai. Siap dah checklist. Okay, dah siap checklist. Barulah kita mulakan kita punya proses site invent
inventory. Dah siap checklist dah. Okay, now kita pergi buat site inventory kita. Start lah buat. Okay, buka, ambil plan tu. You tandakan contohnya you tengok dalam subhanallah. You tengok dalam Google Map tu, you tengok untuk fizikal dengan cultural ni nanti saya explain balik dekat you ya. Ni saya kena tanya Dr. Rashidah ni macam mana cara dia buat dulu ya. Saya boleh ajar yang biological aja dulu ni. Okey, dalam Google Map tu you akan nampak padam ni dulu. Ada benda lagi nak tulis kat tepi ni. So ini faham Ni pun faham dah, land area dah faham dah, house. Okey, sekarang ni ini tapak rumah Dr. Raj, okey. Kat sebelah ni nanti dia ada jalan tau. Kat sebelah dia ni dia ada jalan. Kat sini kejap. Kat sini dia ada kat sini dah rumah orang. Sebab dia rumah Dr. Raj ni semi-D. Sini dah rumah orang jugalah. Sini ada lot sebelah yang bersambung. Okey. Jadi you akan tengok nanti dalam Google Map tu, you tengok dalam Google Earth tu. Contohnya untuk biological dekat rumah Dr. Raj dah ada existing trees dah. Contoh so you pun label lah. Existing trees. Ni yang you buat ni, you sedang buat inventory lah ni. Yang saya ajar itu saya kata apa? Untuk apa ni? Untuk ya Allah, untuk inventory you report apa yang ada sahaja. Report aja apa yang ada. Ada berapa? Ada 3 numbers existing trees. Lepas tu katalah dekat sini pun ada lagi. Kat sini adalah satu macam tu. Kat sini tiba-tiba ada palma. Ni you check sendiri nanti dalam Google Map tu. Pandai-pandai you identify. Katalah ada palma kat sini. Katalah kat sini ada gate. Ada gate kat tepi ni. Kat tepi ni ada gate. Gate masuk pintu tepi. Ini masuk pintu depan. Takkanlah pula pokok ni duduk depan pintu. Okey. Jadi apa lagi ada kat situ yang saya agak-agak je lah ni. Saya pernah agak pergi rumah Dr. Raj ni. Katalah kat sini ada apa konon-konon ni konon-konon tau. You pergi check balik. Katalah kat sini rumah Dr. Raj ni dia ada planter bed. Bukan planter bed. Apa dia panggil lah? Tak apalah. Aku tak silap saya planter bed lah. Tapi you double check lah. Planter bed. Okay. Ini you label lah. Apa ni? Second entrance. Sini main entrance. Okay kelas. Doktor, Ya. yang sub inventory ni kira sebagai supporting drawing ya doktor? Tak. Ini adalah site inventory plan. Site inventory Jadi jadi kejap. ni tak Ya sila. jadi ni tak termasuk dengan dengan supporting drawing dengan yang 3 tu lah kan doktor kan? Ini kita berada dekat step sini. Kita sedang berada di sini. Oh. You pergi site, contoh kalau tak sebabkan MCO ni, kita dah boleh turun site kan. Bila kita turun site tu, kita bawa checklist dan kita bawa base map. Kita bawa checklist dan kita bawa base map kita.
Okay, tapi sebab sekarang dah jadi macam ni, so kita kena inventory guna Google Map sahaja. So kita boleh agak-agak je kat atas tu. Okay, untuk yang fizikal dengan cultural ni nanti saya nak kena check balik dengan Dr. Rashidah sebab saya pun first time handle ini tanpa pergi site ya. Tapi untuk biological kita boleh obviously kita boleh tengok atas Google Map, kita boleh nampak pokok-pokok tu. Right? Okay. Jadi saya persoalan you all tadi tu, ini sekarang ni kita sedang prepare site inventory plan. Okay. Site inventory plan. Sekarang kita sedang berada di kita sedang berada di step ini ya, kelas. Kita berada di step ini sekarang sebab yang ni kita dah settle dah. Ni dah siap ni. Tadi kita masa yang kosong tadi kita, ini yang site plan ni yang saya katakan you kena buat banyak kopi tu sebab nanti you nak isi macam-macam perkara atas tu. Sebab dalam hal ni kita assume dalam hal ni kita sedang isi lepas you isi semua data dalam checklist you ni, macam mana you transfer data ni dalam map. Transfer. Faham? You transfer dia masuk dalam map tu you main entrance. Main entrance ni you boleh letak dalam physical. Dalam physical. Apa dia? Main entrance. Ada satu, ceritalah keadaan dia macam mana. Kalau main entrance tu you nak explain on apa? Mungkin you nak cerita dia punya kelebaran dia. Berapa? Macam tu kan? Berapa width? Dia panggil width. Berapa katalah 1 meter width. Ni 1 meter ni rupanya. Ni you ukur macam tu. Okay. Kemudian you ada pula you tengok sini dia ada apa? Dia ada second entrance kan? You tulis dekat sini. Tambah kolom ni ni boleh tambah. Second entrance. 1 kecil sikit. Mungkin 0.5 meter. Contoh gitu. 1 meter. Katalah 2 meter lah. Sini 1 meter lebar lah. 1 meter. 1 meter lebar. Width lah macam tu. Okay. Kemudian you pun isilah ni nanti tengok apa yang ada dekat dalam kawasan apa tu. Dalam kawasan rumah Dr. Raj tu. Katalah kalau dia ada, mungkin dia ada walkway lah kot dia buat kat tepi ni. Ada walkway boleh keluar pergi kat sini. Maknanya bila dia parking kereta kat sini, dia balik kerja, dia parking, dia malas nak pusing macam ni, dia parking je kat tepi ni. Dia pun buatlah walkway tu masuk kat rumah. Contoh macam tu. So ini you label lah. Walkway dalam mana? Cultural kau tak silap berapa? Katakan you ukur lebar dia berapa? 1 meter. Apa material dia? Contohlah dia pakai apa material dia tu. Carilah nama material dia tu. Contohnya dia pakai interlocking pavers. Interlocking. Kelas Google So ni di bawah tajuk apa? Material. Ini di bawah tajuk width. Kelebaran dia Cari spelling tu lah. Sempit saya nak mengeja kat sini ni. Lepas tu kat sini apa lagi yang nak apa lagi yang nak letak kat sini ni, yang nak tulis kat sini ni. Itu pulang dekat you. You baca You baca, cari buku Norman, buku apa semua tu baca. Itu kalau cultural. Dan macam-macam lagi lah cultural tu isi ya. Saya tak boleh nak swap you semua You kena generate you punya tu. Okay, katalah you dah isi semua ni. Biological apa semua ni you dah isi lah. Biological trees lah, ada palm lah, adalah lagi pula pokok kat tepi ni contohnya. Adalah lagi pokok kat situ. Adalah satu pokok besar kat situ. Sini ada shrub. Ada shrub, okay. Shrub itu kan? Okay. Tapi dah siap, you dah isi semua dah. Penuh dah you punya map ni. Penuh dah site inventory you ni, dah penuh dah ini.
Okay, sebab ini berlaku sebab ditapak, iaitu you dah collect tu, lepas tu you pun isi tu, you tengok dalam you punya map ni penuh semua tu. Dalam tu lah cultural, dalam tu lah physical, dalam ni lah physical, dalam ni lah cultural, dalam ni lah biological, you sumbat semua. You je faham pasal you yang isi. Okay, so bila you balik, dah isi semua tu, dah balik, barulah sekarang ni you nak buat dia punya presentation board. Nombor berapa tadi dalam brief? Submission requirement, presentation board of site inventory and analysis. So you kena buat presentation board you kan. Barulah bila you balik, you dah settle semua tu, maka you ambil tadi tu, drawing yang ada format tadi tu, apa benda format tadi tu? Yang dalam brief itu, yang ada format dia, yang dia tunjuk ada margin tadi tu, format semua tu. Okay. So you masukkanlah ni tadi ni, semua ni tadi ni, semua ni tadi ni yang you dah draw, yang you conteng-conteng tu, baru you kemaskan dekat sini. Inilah yang saya katakan kenapa you kena ada salinan site plan you ni banyak. Ada banyak site plan you ni. Sebab nanti you kena sediakan yang kosong, sebab yang bersih punya, sebab you nak masukkan dah by attribute physical. You masukkan. Ini yang bangunan rumah tu kan. So you nak masukkan physical tadi, you kemaskan. So you masukkan pokok pula. Kat sini tak ada pokok tau, kat sini. Sebab you tengah nak tunjuk sekarang ni. Oh ya Allah. You tengah nak tunjuk sekarang ni. You tengah nak tunjuk on physical attribute saja kan. So tak perlu ada, jangan ada pokok lah dalam tu. Jadi untuk site inventory tadi kami kena campur ketiga-tiga lah ya doktor. Terpulang. Nak campur boleh, nak asing boleh. Tapi yang saya tunjuk tadi tu dah kebiasaan saya tadi tu. Saya tunjuk tadi tu saya punya kebiasaan. Ya? Tapi you terpulang. Sebab end of the day, bila you nak buat presentation board you kena asing. Okay? Okay. Yang saya tunjuk tadi tu, itu kebiasaan saya bekerja. Daripada dulu sampai sekarang, itulah. Kalau saya collect data, begitulah kalau saya buat site inventory. Okay. Kat sini ni, dalam buat presentation ni, tolong buat proper. Kena proper grafik dia tau. Contohnya kalau you buat arrow tu, you buat betul-betul yang macam Cik Adham ajar. Kan? Betul tak? Cik Adham ajar apa? Header dia macam tu kan? Betul? Okay, buat jangan pakai, tiba-tiba saya tengok anak panah macam ni jangan guna. Anak panah macam ni jangan guna. Anak panah budak sekolah jangan guna. Ini untuk label. Ini saya merujuk kepada kalau you nak buat label. Tapi kalau you nak buat grafik, contohnya you nak tunjukkan wind direction. Okay, kalau you nak tunjuk wind direction, okay tak apa, you tunjuk macam tu. Itu dia punya grafik. Tak apa. Dalam buku Norman ada kan? Dalam buku Norman. Norman ada buku ni. Kalau you nak tunjuk wind direction, tak apa. Kalau you nak tunjuk, kalau you nak kata you nak tunjukkan wind direction macam tu pun boleh.
Tapi you kena label kat situ. Katakan wind direction. Tapi kalau you nak labelkan nama tempat, contohnya dalam rumah tadi tu, rumah Dr. Raj tadi tu, katalah kat sini ada entrance kan. Sini you nak labelkan ini adalah entrance. So you kena buat betul-betul. Boleh faham? Ini yang dia punya rumah tu. Ini mungkin you boleh kata boleh? Ni label ni. Saya nak tunjuk label ni lah, ni label ni. You all label ni kena jagalah ni. Dari segi teknikal tu. Ya? Okay, kat mana kita tadi? Kemudian you pun dah mula nak pindahkan masuk dalam board yang ikut format tadi tu. Yang ada margin semua tu. So inilah tadi yang saya tunjuk tadi tu. Di sinilah you kena label cantik-cantik macam saya ajar tu. Apa lagi yang fizikal lah, yang physical attribute tu. Ni tak betul. Kata ada second entrance kat situ. Header tu jagalah. Text lah kat sini. Okay. Make sure you punya label class. Make sure label you, all the label. Dia mesti sama ada macam tu. Ataupun macam tu. Ataupun you straight. Ataupun okay. Ataupun jangan, dia maknanya dia mesti tegak 90 degree. Mesti. Dia jangan ada yang macam ni. Ada yang macam ni. Ni tak boleh ni. Tak boleh ni. Sebab tu masa you nak buat you punya plan tu, you nak susun-susun tu, label tu you dah kena plan daripada awal. Jangan letak. Lepas tu bila dah dalam plan you tu dah letak macam-macam apa semua dalam tu, bila nak label lah mula bersilang-silang. Oh ni ke sini. Masa tu lah you kena, ataupun kalau you dah letak misalnya, tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak ni, benda dah memang terletak macam tu, aku dah memang design macam tu, nak buat macam mana kan. You punya tu you kena plan betul-betul. Kalau ini dah tarik ke sini, ini tarik ke sini. Tapi kalau kata tak ada ruang, terpaksa tarik bersama juga ke sana, maka buatkan tingkat. Contohnya, ni jauh sikit. Ni situ dekat. Kat situ, kata ada benda lain kat sini, ada benda lain kat sini. Header tu, jaga header tu. So boleh tulis. So dia akan nampak kemas. Ni tu tak adalah you ada start ada senior you dulu. Disilangnya ke sini, disilangnya ke situ. Ni kawan ni bersilang ni.
Ini tak bagus ni. Dari segi teknikal salah. Okay, dia mesti bersih, kemas, clear macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Tak boleh bersilang-silang ni. Macam tu, kawan tu pula ke sana tunjuk. Kawan ni tunjuk ke sini. Macam mana dia buat design tak tahu. Ni masalah. Ini belok macam ni. Macam ni ni masalah ni. Dia kena satu je macam ni. Satu ataupun memang straight betul. Satu je. Satu je. Satu je. Faham? Labeling tu dah kena rancang betul-betul. Mesti 90 degree. Ingat saya cakap tu. Kena rancang betul-betul. Jangan main dah balon lantak aja. Sudah. Dia akan jadi, you punya tu technical you out lah. Technical you memang out lah. Technical out pun markah tak boleh nak dapat. Boleh kacau jugalah markah. Sebab tu ada kelas 153 tu. Nak bagi you mantap you punya technical. Okay? So balik dari sini. Maknanya you akan buat map tadi tu lah yang ikut format tu ya. Untuk physical. Lepas tu sama juga you repeat balik. Sama je pula untuk cultural. Dan buat yang ketiga tu untuk biological. Okay? Tengok nanti. Ini saya tunjuk dulu. Balik you buat. Fikirkan dulu nak buat. Dalam masa yang sama dalam minggu depan saya cuba postkan contoh-contoh. Okay? Tapi tolong buat. Jangan duduk tunggu contoh mana. Tak datang contoh doktor kata nak. You pun tak buat kerja. Tunggu contoh saya. Macam tu buat you punya dulu. Lepas tu saya tunjukkan ni dulu. Okay? Dan you tengok buka-buka buku Norman apa semua tu. Dalam buku Norman tu ada. Dia tunjuk macam mana dekat. Yang hari tu dalam lecture 1 tu saya banyak ambil daripada buku Norman. Buka buku Norman tu, e-book tu. Buku tu memang rujukan utama Okay, dah settle dah you punya site inventory plan apa semua dah settle dah. Boleh? Kita buat ni dulu. Nanti bos saya tunjuk plan analisis. Boleh? Kita buat satu-satu. Jangan sekali arung semua nak himpun dalam kepala you, pun sakit kepala. Boleh? Okay, sekarang kita tengok site inventory saja. Dah selesai. Boleh faham tak? Boleh. So sekarang kita dah cover dah ini. Kita tengok ni dulu. Minggu depan baru saya tunjukkan pula macam mana pula kita nak buat analisis dan sintesis. Okay? So buat satu-satu. Fahamkan satu-satu dulu. Dah faham site inventory, cantik dah buat ni. Ni buat dulu site preparation, base map preparation ni semua. Tengok dulu checklist, buka Google Map sebab nak tengok plan ni semua. Okay, dan nanti baru kita buat the next step, saya akan tunjuk lagi. So kita pergi step by step, sikit. Baru kita boleh segregate dalam kepala kita tu. Tak adalah semua berkecamuk. Okay, ada soalan? Boleh nampak lah ni? Boleh buka buku Norman. Apa yang saya buat ni, you buka buku Norman, nanti you boleh buat perbandingan, you akan faham. Ini buku Norman, ini Dr. Noraini punya cerita. Aku dah faham, ini aku punya buat. Buat terus, ambil, buka terus kertas, conteng dulu. Selagi you tak mula conteng, you tak akan tahu apa yang you tak tahu. Faham? Ambil dulu kertas, yang penting you kena start dulu. Atas kertas kosong, start dulu. Buat dulu base map ni. Base map ni buat dulu. Lepas tu baru start. Buka buku Norman, tengok apa yang saya ajar tadi. Okay, start. Mulalah start, otak you mula jalan. Kalau tidak, you tunggu macam mana, memang takkan ada. Itu memang musuh kepada pelajar. Menunggu dan bertanya. Macam mana, tak boleh. Dia kena start buat. Salah tak apa, sebab tu you kena ada cikgu. Okay? Start buat. Salah tak apa, start buat. Itu keyword dia, start buat. Buka buku Norman. Kita bukan suruh you buat tanpa ada apa-apa panduan. Kita bagi you buku Norman. Saya tunjuk pula hari ni, patut you dah boleh dah. Okay? Ada soalan tak? Kita tak boleh lama-lama ni. Nak buka, saya pun nak balik, nak buka, nak masak. Okay? Betul. Ya. Untuk site inventory yang plan site inventory tu, guna kertas apa ya? Dalam tu tak sebut ke kertas apa? Dia tak rasanya. Yang dia sebut untuk yang base plan untuk yang 3 tu je. Dia sebut apa? Kertas apa?
Disebut kertas A2 size paper. Lah. Sekejap, dia sebut apa tu? A2 apa dia sebut? Sekejap saya tengok A2 size paper paper. Benda ni kena buat manual ke? Tak tahu buat manual ke apa ni. Ke buat komputer? Nanti saya confirmkan balik. Ingatkan saya. Pertama kita nak tahu paper apa. Kedua kita nak tahu mana tadi saya conteng you tadi. Okey, ingatkan saya kita nak apa tadi jenis paper dengan sama ada buat komputer atau manual. Nanti ingatkan saya akan confirm balik dengan Dr. Rashidah hari Senin Boleh? Boleh. Okey, jadi weekend ni, Sabtu Ahad ni saya nak you start dulu atas kertas apa-apalah, atas kertas nota you ke buku nota you tu you start dulu. Okey? Rujuk buku Norman tu dan ingat apa yang saya ajar hari ni you try tengok macam mana. Doktor, tadi cultural dengan biological. Kita kata doktor nak tanya Dr. Rashidah balik. Okey, ingatkan saya juga. Tolong masukkan dalam grup kita apa yang perlu saya confirm balik dengan Dr. Dash nanti. Someone tulis saja dalam tu. Okey. Saya kan nanti kan lupa. Okey. Alright, itu saja. So yang ini you nak ke kalau nak saya hantar dalam grup kita? Nak kata? Nak Okey, nanti saya share dalam grup. Alright. Doktor. Ya. Untuk yang checklist tadi tu tak kisah kan A4 ke A3 ke? Tak kisah, itu untuk sendiri aja, untuk sendiri punya collection je, untuk you all punya kelengkapan you nak bekerja saja. Itu you punya sendiri. Tak kisah. Checklist tak payah submit lah. Macam mana? Checklist tu nanti tak payah submit Tak payah, tapi masa create tu tunjuk. Sebab nak tengok macam mana daripada situ you transfer ke dalam site yang saya tunjuk macam ni tadi tu. Okay. Macam mana you transfer kan? Macam mana you transfer dari checklist, apa yang you isi, nak tengok apa yang you isi, lepas tu you transfer. Okay, yang checklist tu, mungkin you tulis, yang checklist ni, you kemas-kemaskan ke mungkin you masukkan dekat dalam sini. Dalam ni. Boleh? So nanti saya akan baca lah, saya akan relatekan apa yang you tulis kat sini ni yang you masukkan dalam site plan. Boleh? Buat cantik, buat elok, kemas-kemas. Tapi masa you nak conteng-conteng, nak draft you tu, you draft dulu untuk you sendiri faham, tak apalah. Tapi bila you dah masukkan dalam board tu, dah kemas je you buat. Okay? Jangan nak pening-pening, macam mana tak ikut cara you. As long as ada as long as ada you masukkan dekat dalam ni. Okay? Beres? Tak dengar apa dia? Itu. Kalau ataupun sebelum you transfer dia atas board yang final tu kan, sebelum you transfer tu you nak conteng-conteng dulu atas kertas belain dulu tak apa, you macam you nak tengok dulu macam mana you nak susun ni itu, you nak ni dulu tau, contohnya you nak susun dulu. Okey, yang ini nanti aku nak labelkan ke sini, yang ini aku nak label ke sini, ini label ke sini, ini label ke sana, ini label ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini mungkin macam tu. Nak susun dulu labeling tu. Agak line je dulu, draft dulu. Okey, dah tengok, dah cantik, dah puas hati tu. Okey, cun dah. Baru you transfer ke atas board yang barulah you transfer atas board yang final ni untuk yang di submit nanti. Faham yang ini yang ni tu nak conteng-conteng.
nak create dengan saya, nak masukkan dalam tu. Sebab tu saya nak kena confirmkan dulu dengan Dr. Rash ni, nak kena buat dalam manual kan, nak kena dalam komputer. Tapi you dah boleh mula buka buku Norman itu dan dah mulalah buat dulu atas kertas apa-apa dulu. Maknanya atas buku nota you tu you dah start dah conteng-conteng ke apa dulu. Supaya nanti once saya confirm je by Monday, you dah terus tak usah buang masa dah, Zaz buat terus. Boleh Okay. Ni yang saya conteng-conteng ni saya bagi you all, nanti you all pandai-pandai lah memahaminya ya. Boleh. Tapi rasanya boleh faham sebab masa saya tunjuk bebel-bebel ni you tengok kan. Kalau tak tengok tu yang tadi tak faham tu. Ini nak bagi tahu ke ni? Tak payahlah. Ni ingatlah ya. Bukan jenuh you nak scroll sampai ke bawah. Ni ingatlah ni. Ada lagi tak? Tak ada dah. Okay, kita tengok lagi kat atas. Ada tak apa-apa? Okay. Boleh? Alright, insyaAllah. Okay, kita tamat kat sini kot. Masing-masing dah nak prepare buku puasa. Okay? Ada soalan? InsyaAllah tak ada, Doktor. Okay, cuba buat dulu. Nanti bila dah buat, nanti baru you akan jumpa macam-macam soalan. Sekarang ni belum buat. Jadi tak boleh nak kata lagi kan. Tapi once you dah start buat, you dah stuck, you dah tersangkut. Alamak ni macam mana? Masa tu nanti baru akan ada banyak soalan-soalan akan keluar. Okay? Alright. Okay, kita selesai kat sini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat berbuka semua. Dan kita jumpa lagi insyaAllah dalam grup lah. Grup WhatsApp ya. Tapi yang penting saya nak sangat you tolong start. Buat dulu atas kertas apa-apa dulu dalam buku nota you dulu. Dan boleh tunjuk kat saya. Okay? Ya? Yeah? Okay. Bye. Sekian. Terima kasih. Bye, Doktor. Terima kasih, Doktor. Selamat buka.